ke atas kaum yang lain dengan menolak semangat dalam perlembagaan. Ya, sebab itu misalnya kerana yang kita lalui ini, Datuk Speaker, adalah persoalan politik. Persoalan politik ini fiqhnya sangat luas. Ya, fiqh siasah ni sangat luas. Ya, kalau saya ambil contoh misalnya pemikir Ibnu Taimiyah misalnya, pada dia keputusan politik tak boleh dikaitkan dengan, tak boleh dikait atau diikat dengan isu akidah. Perkara memilih ketua negara ini, dia berpendapat fiqh politik yang dipegang tak boleh dijadikan sebagai asas perbeza akidah. Sebab itu bila ditanya satu pandangan dia, ada satu wilayah Islam yang asalnya pemerintahnya Islam. Nama wilayah itu Mardin di utara Turki. Dulunya Islam memimpin, Islam mentadbir, majoriti rakyatnya Islam. Kemudian Tartar masuk dan menjajah. Daripada sebuah negara Islam, kemudian dijajah oleh bukan Islam Tartar, Muslim menjadi minoriti di situ. Ada yang lari meninggalkan negara, ada yang kekal. Di kalangan yang kekal berjumpa dan bertanya Ibnu Taimiyah, apakah sikap yang patut kami ambil ke atas pemerintah yang bukan Islam ini? Sebab itu, nasihat Ibnu Taimiyah itu adalah sebuah nasihatnya sangat masyhur. Walaupun setengah orang melihat penuh kontroversi. Katanya, innallaha yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah. Allah Ta'ala akan tolong sebuah negara yang adil walaupun pemerintahnya bukan Islam. Pandangan dia begitu, dia bagi pandangan. Sebab pada dia, tanggungjawab, tujuan politik adalah apabila memilih seorang pemerintah, tanggungjawab pemerintah mesti memastikan dan meratakan keadilan. Keadilan artinya melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Lawan kepada keadilan adalah kezaliman. Jadi pada dia, bila disebut Allah Ta'ala akan tolong sebuah negara yang adil, walaupun diperintah oleh orang bukan Islam. Dia sambung lagi, wala yansuru daulatan zalimah wa in kanat mu'minah. Allah Ta'ala tak akan tolong negara yang zalim walaupun diperintah oleh orang Islam. Pandangan ini sangat kontroversi. Bagi orang yang melihat politik itu dari perspektif akidah, dia kata memilih pemimpin mesti akidah yang sama. Tapi realiti di Malaysia kita pun tengok keadaannya tidak begitu. Ya, sebab itu sebagai contoh untuk mengesahkan pandangan beliau ini dalam aplikasi konteks negara kita, kita boleh tengok pilihan raya kecil Tanjung Piai misalnya. Ya, Pakatan Harapan letak seorang Melayu Muslim imam. Ya, manakala Barisan Nasional meletak sahabat kita yang telah menang hari ini, YBW, ya, seorang bukan Islam. Ya, jadi kita boleh tengok keadaan dalam negara kita, hatta parti Islam pun meminta pengikutnya mengundi calon bukan Islam. Sebab apa? Sebab memilih ini adalah memilih ketua untuk mewakili konstitusi itu. Walaupun ianya satu keputusan politik, tapi keputusan politik ini tidak terkait dengan akidah. Ya, sebab tangan kita itu membangkah seorang yang bukan sama akidah dengan kita, dan akidah tidak rosak. Ya, kerana itulah dalam konteks ini, saya percaya bahawa ketika kita bersama, kita akan ada asas dan hujah untuk justify dan membenarkan keadaan kita bersama. Dan kadang-kadang kita berbeza pendapat, kita mengambil laluan yang berbeza. Laluan yang berbeza itu, kita datangkan juga hujah kita. Kalau hujahnya sekadar hujah politik, kita tak bimbang. Tapi kalau hujah itu diberikan sandaran agama, dalam konteks fikah siasah yang sangat luas, yang itu akan menyebabkan, membelah sistem masyarakat kita sampai ke bawah. Dan itu sangat tidak bagus dalam konteks perpaduan di negara kita ni, Datuk Yang di-Pertua.